Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri memberi amaran mana-mana pihak yang didapati menyorok beras di negara ini akan diheret ke mahkamah. Beliau sudah memberikan arahan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya memastikan pihak penguatkuasaan kementerian memantau perkara berkenaan dan mengambil tindakan kepada pesalah. Ini pula berhubung isu bekalan beras, orang ramai dinasihatkan tidak membuat pembelian panik dan membelinya mengikut keperluan. Jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, bekalan beras tidak berkurangan. Sebaliknya, faktor harga beras import naik mendadak memberi kesan. Negara perlukan kerajaan yang kukuh dan stabil bagi memastikan kepentingan dan kebajikan rakyat dijaga sebaiknya. Perdana Menteri berkata kerajaan yang stabil akan meningkatkan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang pelaburan. Segala bentuk bantuan kepada golongan miskin tegar akan diselaras dengan baik supaya tidak berlaku pertindihan penerima. Perdana Menteri berkata langkah itu akan melibatkan beberapa institusi dan program bantuan, antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, institusi zakat di seluruh negara dan program inisiatif pendapatan rakyat IPR. Miskin tegar boleh dinoktahkan sekiranya mempunyai dasar yang jelas bagi meningkatkan keuntungan negara yang kemudian boleh dipindah bagi membantu rakyat miskin. Bantuan keperluan asasi MAWIP akan dinaikkan daripada RM150 kepada RM300 mulai tahun hadapan. Ia menerusi program sifar kelaparan dalam kalangan asnaf di wilayah Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata sebanyak RM108 juta diperuntukkan bagi menjayakan program tersebut. Lelaki yang disyaki menikam seorang wanita di kedai Dobi Layan Diri, Kuala Nerus pada Sabtu lalu berjaya diberkas kelmarin. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu berkata, suspek penganggur berusia 25 tahun ditahan di Kampung Mengabang, Teleport sekitar 3.30 petang. Suspek kini direman selama 4 hari bermula semalam. Mangsa yang berusia 31 tahun dilaporkan menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah berada dalam keadaan stabil. Kes gangguan seksual melibatkan kanak-kanak dan remaja terutama secara dalam talian semakin membimbangkan. Majoritinya melibatkan mangsa dalam lingkungan usia 12 hingga 17 tahun. Berdasarkan laporan UNICEF Malaysia pada 2021, sekurang-kurangnya 4% kanak-kanak berdepan ancaman eksploitasi dan penderaan seksual secara maya. Sejumlah 35 kes gangguan seksual direkodkan berlaku di seluruh negara melibatkan kanak-kanak tahun lalu. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki menjadi keldai akaun kepada sindiket penipuan dalam talian hingga menyebabkan seorang pesara wanita kerugian RM1.9 juta baru-baru ini. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Raya, lelaki berusia 31 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan membabitkan mangsa berusia 67 tahun. Berdasarkan siasatan awal, lelaki itu dipercayai menjadi keldai akaun kepada sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai kaki tangan Kementerian Kesihatan dan Polis. 1,607 individu yang terbabit dalam aktiviti perjudian ditahan menerusi Ops Dadu Khas di Perak sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Negeri berkata sepanjang tempoh itu sebanyak 1,388 serbuan dilakukan. 397 peranti iaitu telefon bimbit, komputer, mesin pencetak serta wang tunai turut dirampas yang kesemuanya dianggarkan bernilai RM246,793. Operasi turut mendapat bantuan serta kerjasama PBT, TNB dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. 175,909 saman melibatkan kenderaan perdagangan masih aktif. Nilai keseluruhan saman berkenaan pula adalah RM52.8 juta atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Menurut pengarah penguatkuasa kanan JPJ ialah bagi tempoh 5 tahun bermula 1 Januari 2018 hingga 30 September tahun lepas. 30 September lepas. Selangor, negeri paling tinggi mempunyai saman tertunggak iaitu 61,940 saman diikuti Pahang 16,372 dan Perak 13,790 saman.
Golongan yang berisiko diancam penyakit akibat jerebu dinasihat agar sentiasa peka dengan keadaan dan amaran semasa. Timbalan Perdana Menteri berkata negara kini berdepan perubahan cuaca yang dinamik susulan peralihan monsun yang mengakibatkan cuaca panas dan kering. Situasi itu juga mengakibatkan jerebu yang membawa IPU tidak sihat di beberapa negeri. Pengemas kinian Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK dilaksanakan dengan tujuan mempercepatkan tindakan yang perlu diambil agensi terlibat dalam pengurusan bencana jerebu. Ketua Pengarah Alam Sekitar berkata berdasarkan pelan berkenaan, antara tindakan yang perlu dilaksanakan adalah NADMA akan mengaktifkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat daerah, negeri atau pusat. Ia apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam. Dalam hari itu, KKM menasihati orang ramai yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan ke atas kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan berkata, antara langkah yang boleh diambil adalah mengelak daripada melakukan aktiviti fizikal di luar bangunan di samping menggunakan penutup muka dan mulut jika terpaksa berada di luar. Pengurusan sekolah pula diminta mematuhi garis panduan yang disediakan. Menteri Pendidikan berkata garis panduan itu antara lain menetapkan tiada aktiviti luar boleh dilaksanakan jika bacaan IPU melebihi 100. Kementerian Pendidikan juga akan mendapatkan nasihat dan cadangan daripada KKM sama ada sekolah perlu ditutup. Prihatin dengan tragedi banjir yang menimpa penduduk di Kedah, seramai 10 sukarelawan daripada Pertubuhan Amal Insan Prihatin Perlis dan MIBS digerakkan. Misi yang mendapat perkenan Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai merangkap Tuanku yang di-Pertua MIBS tertumpu di Kampung Iboi dan Kampung Bukit Iboi. Antara barangan yang disumbangkan seperti 150 hamper makanan asas, 150 unit tikar dan 300 helai selimut. Berat badan berlebihan kekal menjadi masalah utama kesihatan awam melibatkan 50.1% rakyat Malaysia pada tahun 2019. Ketua Pengarah Kesihatan berkata, kadar obesiti dalam kalangan golongan dewasa meningkat lebih 3 kali ganda dari tahun 1996 hingga 2006. Manakala kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan Malaysia pada 2022 menunjukkan sebanyak 6% kanak-kanak alami masalah berat badan berlebihan. Global Designing Cities Initiative GDCI dengan kerjasama DBKL, Bike Commute Malaysia dan MyROS melancarkan panduan reka bentuk jalan global dalam versi bahasa Malaysia. Panduan berkenaan merupakan inisiatif GDCI untuk mengurangkan kematian dan kecederaan akibat nahas jalan raya. Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek DBKL berkata, pelancaran panduan itu mencerminkan komitmen Kuala Lumpur untuk mempunyai reka bentuk jalan yang lebih selamat sekaligus merintis penyelesaian reka bentuk bandar yang inovatif. Governor Jeneral New Zealand James Cindy Kiro melawat Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Kiro yang diiringi Raja Permaisuri Agong menyaksikan pameran koleksi batik bertemakan sentuhan permaisuri, eksplorasi dan eksperimentasi batik Indrapura yang mempamerkan 18 jenis koleksi batik hasil sentuhan Tunku Azizah. Kiro turut melawat Muzium Kraf yang mempamerkan pelbagai seni kraf tempatan sebelum mengakhiri lawatan selama 90 minit di kompleks itu. 3,000 pokok teduhan ditanam di sepanjang pantai Batu Buruk hingga ke pantai Pandak melibatkan jarak 11.3 km. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan merasmikan program. Antara spesies yang ditanam ialah pokok ketapang, pokok ru pantai, pokok kelapa dan pokok ambung-ambung. Inisiatif berkenaan selaras kempen 100 juta pokok bawah program penghijauan Malaysia. Program Yayasan Petronas itu turut mendapat kerjasama kerajaan negeri melibatkan 7 zon penanaman. Isu keterjaminan makanan, perubahan iklim dan tenaga boleh diperbaharui menjadi tumpuan kerjasama antara Parlimen ASEAN. 3 topik utama itu dibincangkan menerusi mesyuarat 2 hala antara Yang di-Pertua Dewan Rakyat bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia merupakan langkah berterusan Parlimen Malaysia bagi mengukuhkan lagi kerjasama antara Parlimen di negara Asia Tenggara.
Hubungan dua hala Malaysia dan Kazakhstan terus dipertingkat dengan pembukaan pejabat konsulat Kazakhstan di Pulau Pinang. Pengasas dan pengerusi Eksekutif Public Gold Group, Datuk Louis Ng Chun Hao telah dilantik sebagai konsulat kehormat Kazakhstan di Pulau Pinang. Duta Besar Republik Kazakhstan berkata beliau gembira dan teruja dengan pembukaannya yang berharap dapat bekerjasama dengan negeri itu. Hubungan diplomatik antara Kazakhstan dan Malaysia terjalin pada tahun 1992. Penglibatan IPT membangunkan ekonomi rakyat disambut baik Perbahanan Labuan. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata institusi pendidikan mempunyai pelbagai kepakaran dan penyelidikan yang boleh membantu usahawan berpendapatan rendah. Seperti program Zero to Hero, ia bermatlamat membantu peserta Asnaf Mawib Labuan yang merupakan anjuran Fakulti Ekologi Manusia UPM dengan kerjasama Perbahanan Labuan, Mawib dan Jabatan Wilayah Persekutuan. Pihak berkepentingan dalam industri minyak sawit mesti berusaha kekalkan kemakmuran aspek-aspek utama industri itu. Timbalan Perdana Menteri berkata pemain industri mesti mengakui cabaran dalam mengemudi landscape pertanian global. Jelasnya, industri minyak sawit Malaysia telah memainkan peranan transformatif dalam menjadikan negara sebagai peneraju global pasaran minyak makanan. Rangka Kerja Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus Industri (IESG) mendorong Malaysia mencapai matlamat aspirasi kemampanan dan pelepasan karbon sifar bersih dalam tempoh 7 tahun atau kurang. Kerangka IESG itu juga berpotensi membawa usaha untuk memanfaatkan pasaran global bertumpuan ESG bernilai $12 trilion. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata IESG terbahagi kepada dua fasa. Fasa pertama bermula 2024 hingga 2026, diikuti fasa kedua pada 2027 hingga 2030. Penyertaan Malaysia ke Expo ASEAN Expo 2023 di Nanning mencatatkan jualan ekspor keseluruhan bernilai RM625.42 juta. Madrid dalam kenyataan berkata ia meliputi ekspor makanan dan minuman, penjagaan kesihatan, produk gaya hidup serta perkhidmatan. Program yang berlangsung 16 hingga 19 September itu menggariskan program berimpak tinggi termasuk mesyuarat perniagaan bersama pemain utama industri. Afin Guang Investment Bank Berhad melancarkan kontrak niaga hadapan Chicago Mercantile Exchange (CME) secara kerjasama dengan CME Group bagi menyediakan peluang pelaburan yang lebih luas kepada pelabur. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata kontrak tersebut menggabungkan pelbagai komoditi termasuk tenaga, produk pertanian, logam dan kategori komoditi lain yang utama. Nestle Malaysia Berhad dan Lembaga Koko Malaysia menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk bekerjasama dalam inisiatif Koko Borneo Nestle MBCI. Kerjasama akan menggalakkan pemulihan yang lestari dan bertanggungjawab serta amalan pertanian regeneratif oleh peladang terlibat. Usaha berkenaan merupakan inisiatif rancangan Koko Nestle yang ditubuhkan pada tahun 2009 dengan matlamat membentuk rataian bekalan koko. Susulan insiden serangan pengganas di Ankara, tentera Turki akan meningkatkan operasi ketenteraan di utara Iraq dan Syria. Ia bagi membantras kegiatan Parti Pekerja Kurdistan PKK yang diharamkan di negara itu. Kemarin, dua pengganas melancarkan serangan berhampiran bangunan kementerian di Ankara dengan seorang daripadanya meletupkan diri dan seorang lagi ditahan. Lebih 400 tentera Britain kini berada di Kosovo untuk membantu menangani situasi di wilayah terjejas. Ia bagi mengukuhkan lagi kehadiran NATO di beberapa bandar yang mula mengalami kekecauan minggu lalu. Langkah tersebut susulan serangan hendap pasukan bersenjata etnik Serbia dengan anggota polis Kosovo. Sementara itu, Britain dilaporkan telah menandatangani kontrak bernilai $4.8 bilion untuk projek kapal selam berkuasa nuklear. Ia adalah sebahagian daripada pakatan ketenteraan melibatkan 3 negara iaitu Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Ia bertujuan mengekalkan kelebihan strategik kepada tentera laut diraja sekaligus mengekang penguasaan China di rantau Asia Pasifik. Saudara, Kanta 744 pagi berakhir di sini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.